Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Tun Mahathir Mohamad merendahkan nilai dirinya. Apa cerita sehingga beliau disebut sebagai merendahkan dirinya? Ikuti terus ulasan selepas ini. Saudara-saudara sekalian, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini kita nak cerita sekali lagi cerita tentang Tun Mahathir Mohamad, yang mana semalam telah pun diminta oleh netizen supaya letak jawatan, meninggalkan arena politik. Bahkan ada juga yang mengarahkan Tun Mahathir supaya bermuhasabah diri dan segera bersara daripada politik. Mereka kata lebih baik Tun Mahathir pada waktu ini mulalah bersama dengan keluarga sepenuhnya kerana usia yang dah terlampau senja, kata mereka lagi. Jadi oleh sebab itu, nak tanya sekali lagi kepada anda semua, apa pendapat anda tentang cadangan daripada netizen itu supaya Tun Mahathir Mohamad segera bersara dan berundur diri daripada arena politik, juga ambil masa untuk muhasabah diri, kata mereka. Adakah anda sependapat dengan itu, atau anda bersependapat dengan orang lain yang mengatakan bahawa Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik Malaysia, bahkan mempunyai nilai yang tidak punya daripada orang lain? Kata mereka, Tun Mahathir masih mempunyai kredibiliti menjadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiganya, kata mereka lagi. Namun ada juga yang menemplak mengatakan bahawa dengan usia yang sudah terlalu senja, 98 tahun, mereka kata bagaimana lagi Tun Mahathir Mohamad mahu membacakan bajet kalau dialah Menteri Kewangan ataupun berucap di tempat-tempat yang lain yang melibatkan jarak dan masa yang terlalu jauh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita nak ulas tentang akhirnya Tun Mahathir sendiri merendahkan nilai dirinya. Satu-satunya topik yang dirasakan menarik dalam program Keluar Sekejap yang menjemput Tun Mahathir Mohamad sebagai tetamu ialah jawapan bekas Perdana Menteri itu kepada soalan yang ditanyakan oleh Khairi Jamaluddin yang ingin tahu, mengapa Tun tak suka saya? Perkara-perkara lain yang dinyatakan Tun Mahathir dalam podcast itu bukan saja tiada yang menarik, bahkan tidak lebih sekadar ulangan kata yang tiada nilai berita. Malah cakap Tun Mahathir yang menyebut beliau memang mahu menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim pada tahun 2020 lalu adalah terang-terangan ulangan pembohongan yang sudah diketahui seluruh dunia, bahkan sehingga ke alam Pluto sekalipun. Dalam jawapannya kepada pertanyaan KJ itu, mengapa Tun Mahathir tak suka saya, kata KJ, jawapan Tun Mahathir yang memang agak mengejutkan kita ialah, Tun Mahathir kata, kerana menantu Tun Abdullah Badawi itu pernah berlawan dengan anaknya iaitu Mukriz Mahathir bagi jawatan Ketua Pemuda UMNO pada tahun 2008 lalu. Kata Tun Mahathir, pasal you bertanding dengan anak saya dan you mother-in-law kempen untuk you, katanya. Jawapan Tun Mahathir itu secara spontan membuatkan KJ terkejut. Anda terkejut, saya pun terkejut. KJ pun terkejut dan tertawa kecil. Manakan tidak kita terkejut. Bayangkan itu saja penyebab Tun Mahathir tidak suka kepada KJ. Dan ini juga telah membuatkan Sahril Hamdan yang juga bersama dalam program tersebut pula dilihat menutup muka dengan tangannya. Mana ada Tun, balas KJ sebagai menafikan ibu mertuanya pernah berkempen untuknya. Orang ceritalah, itu jawapan Tun Mahathir. Orang ceritalah, kata Tun Mahathir. Mempertahankan kata-katanya sambil sedikit tersipu-sipu. Apabila KJ kemudian bertanya lagi, kenapa Tun Mahathir mempercayai kata-kata orang yang disampaikan kepadanya,
Beliau segera memberi isyarat agar topik berkenan tidak terus dipanjangkan. Lucu tapi benar, pelik tapi benar, memang benar-benar berlaku. Let's not discuss that lah, kata Tun Mahathir. That is my belief. Jangan bincang perkara ini lagi. Itu apa yang saya percaya, katanya. Itulah Tun Mahathir Mohamad. Kan kalau dia tak boleh jawab, dia akan tukar topik yang lain. Di depan KJ yang dimusuhinya dan dilabelnya macam-macam gelaran. Ketika beliau mahu menjatuhkan Tun Abdullah Badawi, akhirnya terdedah juga apa sebenarnya punca kepada kebencian itu. Ia tidak lain kerana KJ pernah berlawan dengan anak kesayangannya, yaitu Mukriz, dan kemudian menang pula pada pertandingan kedua Pemuda UMNO pada tahun 2008 itu. Begitu rendah rupanya nilai perjuangan yang ada dalam diri Tun Mahathir. Dia benar-benar boleh membenci seseorang itu hanya kerana orang berkenan bertanding dengan anaknya. Agaknya Tun Mahathir ni kalaulah apa yang kita kata tadi, agaknya kalau Tun Mahathir turut merasakan kerana adanya KJ jugalah yang menjadi penghalang kepada kemarahan anaknya, Mukriz, terus menyerlah dalam kerjaya politik UMNO. Aduh, beginikah wajah seorang negarawan? Itu ditulis oleh Sabuddin Hussein. Begitukah wajah seorang negarawan, kata beliau. Rupanya, juga kebencian kepada KJ dan mengaitkannya dengan kepimpinan Tun Abdullah Badawi bukanlah sebab nak selamatkan negara atau nak selamatkan UMNO. Nak selamat anak saja keutamaan dalam perjuangannya. Tertipu kita selama ini nampaknya, kata Sabuddin.com. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu panas pada kali ini? Adakah anda juga bersetuju seperti yang dituliskan oleh Sabuddin.com ini, yang mengatakan bahawa nak selamatkan anak saja keutamaan dan perjuangan Tun Mahathir? Rupa-rupanya, kata Sabuddin, kita tertipu selama ini. Rupanya juga kebencian kepada KJ dan mengaitkannya dengan kepimpinan Tun Abdullah Badawi bukanlah sebab nak selamatkan negara atau selamatkan UMNO. Inikah wajah seorang negarawan, kata Sabuddin. Saudara-saudara sekalian, begitu rendah rupanya nilai perjuangan yang ada dalam diri Tun Mahathir, kata Sabuddin. Dia boleh membenci seseorang itu hanya kerana orang berkenan bertanding dengan anaknya. Ada lagi beberapa komen daripada netizen di ruangan komen di Sabuddin.com. Jika Atok merendahkan dirinya yang ada suku darah Melayu, bayangkan bangsa lain lebih rendah, kata beliau lagi. Ada lagi yang mengatakan bahawa kemenangan BN di PRK Pelangai pada bulan Oktober lepas menunjukkan BN di bawah. Datuk Seri Zahid Hamidi sudah kembali mendapat kepercayaan dari rakyat. Ianya tentu akan bertambah kuat lagi apabila Datuk Seri Zahid Hamidi kini sudah terkeluar daripada kluster mahkamah. Adalah diyakini kemenangan BN di Pelangai itu akan menjadi pemangkin untuk BN meneruskan lagi kemenangan dalam pilihan raya berikutnya seperti PRK Kemaman awal bulan hadapan, dan seterusnya BN kembali jadi cemerlang dan gemilang pada PRU yang akan datang, kata beliau. Siapa selayaknya menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti sebagai Perdana Menteri? Dari PKR tiada yang berkelayakan, dari DAP tiada kemungkin, dari Parti Amanah GPS GRS juga tiada yang berkelayakan. Paling besar kemungkinannya adalah dari UMNO BN kerana parti keramat ini mempunyai ramai tokoh-tokoh yang berwibawa. Itu ditulis oleh Sabuddinhussein.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.